Perombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan penuhi tuntutan semasa negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan menyaksikan sebanyak 16 perubahan portfolio, 5 menteri baharu dan 3 digugurkan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, secara keseluruhannya, ahli jemaah menteri meningkat kepada 31 orang, manakala timbalan menteri daripada 27 orang kepada 29 orang. Setelah kita menyempurnakan tugas sebaik mungkin, setelah 1 tahun telah bukan tirai, dan sekarang kita cuba membawa sedikit penyesuaian dan perubahan yang diperlukan. Keadaan juga berubah, bukan sahaja berdasarkan prestasi yang lalu, tetapi perubahan-perubahan dari segi pertumbuhan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup yang harus ditangani dengan baik, juga penerimaan peringkat antarabangsa yang meletakkan tugas di Kementerian Luar Negara juga berubah. Kemudian juga isu-isu pendidikan tinggi, terutama dalam beberapa usaha kita meneroka beberapa bidang baru. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Putrajaya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof antara yang menyandang portfolio kementerian baharu dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Beliau sebelum ini yang memegang jawatan Menteri Peladangan dan Komoditi kini menerajui Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah juga kini dipertanggungjawabkan dalam urusan hal ehwal Sabah dan Sarawak. Justru kerana kita menjadikan urusan semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak sebagai urusan jemaah menteri secara langsung, dan pertanggungjawaban saya dan juga timbalan Perdana Menteri Fadilah, maka tidak diadakan Menteri Urusan Sabah dan Sarawak. Ini akan diuruskan sendiri oleh TPM 2. Portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas dahulunya disandang Datuk Armizan Muhammad Ali yang kini menggalas tugas sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan akan berlangsung pada 2.30 petang ini di Istana Negara. Bagi perkembangan lanjut terus bersama Muhammad Najib Masyur di Istana Negara. Silakan Najib. Masuk 2 Istana Negara untuk perkembangan semasa selepas sesi rombakan Kabinet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya menerusi sidang medianya pada pukul 11 pagi tadi. Juga saudara, pada petang ini akan berlangsungnya istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan yang baru dilantik di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Upacara istiadat dijangka berlangsung pada pukul 2.30 petang ini. Rombakan Kabinet juga saudara menerusi Kerajaan Perpaduan menyaksikan sebanyak 16 perubahan portfolio, 5 menteri baharu dilantik dan 3 digugurkan. Secara keseluruhannya, ahli jemaah menteri meningkat kepada 31 orang, manakala timbalan menteri daripada 27 orang kepada 29 orang. Antara muka baharu yang dapat saya kongsikan menerusi barisan jemaah menteri yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim termasuklah Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Keuangan 2, Gobin Singh Dio, Menteri Digital, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Perdagangan dan Komoditi, dan Steven Sim Ching Kiong, Menteri Sumber Manusia. Selain itu, menteri yang digugurkan pula merupakan V. Sivakumar yang sebelum ini memegang portfolio sebagai Menteri Sumber Manusia. Saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa jumlah keseluruhan jemaah menteri ini masih lagi berada dalam skala yang kecil jika dibandingkan pada pentadbiran pada
kepada kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Apa yang dapat saya kongsikan pula mengenai dengan situasi semasa pada ketika ini, tiada lagi sebarang pergerakan keluar masuk kereta kenderaan-kenderaan dari kementerian ke dalam pekarangan istana, dan hujan mulai turun di kebanyakan tempat di sekitar kawasan istana ini. Perkembangan langsung akan terus saya bawakan kepada anda di dalam berita-berita RTM yang seterusnya. Jadi setakat itu dahulu Farhatul yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda langsung dari perkarangan pintu masuk 2 Istana Negara. Kembali kepada anda di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Najib. Baik, Perdana Menteri turut mengumumkan penyusunan semula kementerian berdasarkan keperluan semasa yang melibatkan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang kini dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Manakala Kementerian Komunikasi dan Digital pula dipecahkan kepada masing-masing Kementerian Digital serta Kementerian Komunikasi. It is focused. The issue of digital is challenging, is changing. There are new data centers, new interest in AI, the need to enhance the understanding of students at various levels. So it's a very challenging task, and I believe that to focus on this particular issue. Jawatan Menteri Komunikasi disandang Fahmi Fadil, manakala timbalannya Teo Ni Ching, manakala Gobing Sing Dio dilantik sebagai Menteri Digital, manakala Datuk Uga Anak Kumbung sebagai Timbalan Menteri. Sidang Dewan Negara menyaksikan pelantikan 2 senator iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Senator Profesor Dr. Zulkifli Hassan hari ini. Laporan penuh langsung ke Parlimen bersama Sazwani Samsu. Silakan. Ya, Farhatul, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Kewangan 2 mengangkat sumpah sebagai Senator Dewan Negara pagi tadi. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP itu antara 2 senator yang mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Turut mengangkat sumpah jawatan Senator Profesor Dr. Zulkifli Hassan atas perkenan Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa hari ini sehingga 11 Disember 2026. Perkara 43(2) dan (B) yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa atas nasihat Perdana Menteri Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik menteri-menteri dan lain daripada kalangan ahli mana-mana satu majlis parlimen. Maka hal itu telah pun disempurnakan pada pagi ini bahawa untuk menjadi seorang menteri beliau hendaklah daripada kalangan ahli Dewan Negara atau Dewan Rakyat. Saya menyarankan agar menteri yang dilantik dalam kalangan senator ini turut berperanan menjadi juara terbaik membela dan menegakkan institusi Senat sebagai the upper house, iaitu badan legislatif tertinggi negara kita. Beliau berkata demikian dalam ucapan mengalu-alukan pelantikan kedua-dua senator itu. Dewan Negara hari ini turut dimaklumkan kajian komprehensif meliputi pelbagai aspek berkenaan cadangan menaik taraf lesen memandu motosikal bagi kelas B2 kepada B secara automatik sedang dijalankan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, setakat 30 November sebanyak 7,967,346 pemilik lesen B2 yang aktif di negara ini berbanding pemilik lesen B sebanyak 453,846 pemilik. Tambahnya, jumlah kematian melibatkan penunggang motosikal setakat bulan Jun tahun ini melibatkan antara umur 16 hingga 25 tahun. Saya menyebut di
sana data ya. Statistik kematian penunggang motosikal mengikut umur yang tertinggi adalah umur yang muda, antara 16 hingga 25 tahun. Ini yang statistik yang paling tinggi dalam nahas motosikal ini. Jadi sudah tentunya zaman ini, zaman transisi, remaja inilah yang kena kaji betul-betul, sebab itu kajian komprehensif dalam segi mental, orang dan tabiat, orang muda-muda, semua ini dikaji. Ya. Sebab kita takut juga orang 16 tahun bawa big bike, takut merempit pakai big bike pula, which is very very dangerous tengah ni. Jadi sebab inilah ianya dikaji betul-betul. Dan lebih daripada separuh, iaitu 2,600. Penyataan bagi menjawab soalan Senator Hasbi Muda. Baik, seterusnya kita beralih kepada garis panduan daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH akan diguna pakai. Ia akan menentukan kaedah pembayaran pampasan kepada orang asli apabila berlaku isu pengambilan tanah. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, sebarang projek pembangunan kerajaan atau swasta akan sentiasa mengambil kira kebajikan masyarakat itu. Kaedah bayaran pampasan ataupun ganti rugi bagi sebarang pengambilan tanah melibatkan tanah yang diduduki oleh orang asli adalah berpandukan kepada Seksyen 11 dan 12 Akta Orang Asli 1954, Akta 134, Kanun Tanah Negara 1965, Akta 56 dan Akta Pengambilan Tanah 1960 Kementerian Keuangan Malaysia sebagai asas pertimbangan bayaran pampasan ataupun ganti rugi. Setelah persetujuan semua pihak yang berkepentingan, bayaran pampasan akan dibayar terus kepada orang asli yang terlibat. Yang mengambil Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan yang dikemukakan Senator Manolan Mohamad. Baik, Dewan Negara hari ini turut dimaklumkan usaha untuk meningkatkan kefahaman rakyat terhadap dasar dan inisiatif kerajaan akan dipergiat tahun hadapan menerusi pelbagai platform. Ia termasuk secara bersemuka menerusi program taklimat isu-isu semasa, program Kita Madani dan jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching bagi tempoh Januari hingga 30 November 2023 sebanyak 312 program seumpamanya telah dilaksana Jabatan Penerangan di seluruh negara. Pada tahun 2024, program ini akan diteruskan dengan program berskala lebih besar dengan menyasarkan pemahaman yang lebih baik terhadap sesuatu isu yang berbangkit melibatkan key communicators dengan izin kerajaan dan masyarakat keseluruhannya. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 40 program Kita Madani telah dilaksanakan di seluruh negara dengan penlibatan khalayak sebanyak 32,920 orang. Manakala program jiwa telah dilaksanakan. Tambahnya, usaha bagi menepis penyebaran berita palsu juga akan dipergiat menerusi pelbagai medium RTM, bernama dan MCMC. Baik, untuk makluman, Dewan Negara kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang. Dan demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka, kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri. Terima kasih, Zazwani. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan khas akan diwujudkan bagi mempercepatkan kelulusan perolehan untuk pasukan keselamatan negara. Pasukan khas itu akan dipantau Ketua Setiausaha Perbendaraan Datuk Johan Mahmud Merikan. Jelasnya sistem perolehan untuk pasukan keselamatan negara perlu dirombak agar lebih telus. Sistem peroleh tapi tak diperolehi. Dia banyak ketirisan. Tetapi faktanya apa? Sistem itu harus dirubah lebih transparan dan biar golongan profesional berikan pandangan dan kita nilai dari segi pendirian Kementerian Keuangan.
Beliau berucap pada majlis perhimpunan bersama warga Kementerian Keuangan di Putrajaya pagi tadi. Datuk Seri Anwar turut merakamkan penghargaan kepada warga Kementerian Keuangan yang menurutnya telah bekerja sebagai satu pasukan dalam tempoh setahun ini untuk membangunkan negara. Anugerah Kecemerlangan Aspirasi Penempatan AKAP 2023 berjaya mengangkat status penempatan warga Felkra ke tahap yang lebih tinggi. Melibatkan 53 buah penempatan seluruh negara, anugerah anjuran Felkra Berhad itu bertunjangkan membina keyakinan desa yang lebih stabil. Ketua Pegawai Eksekutif Felkra Berhad, Datuk Idris Lasim berkata, ia berupaya menjana minda generasi belia dalam meyakini kehidupan desa jelas berpotensi besar menjana ekonomi setempat. Itu usahalah yang kita panggil akap untuk kita mengiktiraf kita punya peserta kita lah di kawasan-kawasan penempatan kita. So kita ada 53 kawasan penempatan terdiri daripada pelbagai kategori. So ini sebagai salah satu usaha kita untuk kita merapatkan di antara pihak pengurusan dengan peserta dengan kita membuat pengiktirafan kepada pencapaian peserta lah dalam pelbagai kategori. Anugerah Usahawan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW ini turut dijayakan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan Projek JKKP, Wanita Dinamis Felkra Wadira, Persatuan Belia dan Koperasi Peserta Felkra. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan termasuk 2 anugerah khas, antaranya Anugerah Penempatan Belia, Anugerah Penempatan PPSK dan In Situ serta Anugerah Khas Pengiktirafan hanya di sini. Kita mewujudkan satu kepemukatan. Di situ kita wujudkan seperti aktiviti sukan untuk belia, aktiviti kemasyarakatan segi agama iaitu di masjid. Kemudian kita wujudkan aktiviti untuk wanita. Kita ada senaman robi, kita ada pertubuhan wadira. Kemudian dengan mengambil kira semua tadi, kita gabungkan usaha-usaha ini, kita buat satu perancangan di mana dengan perancangan ini kita wujudkan satu blueprint kita bagaimana kita nak mencapai kemenangan ini Anugerah disampaikan oleh Timbalan Menteri KKDW Datuk Rubiah Wang di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur malam tadi. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, penghantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Memperkenalkan kau di Medicard untuk saya dan kamu. Saya macam mana? Saya macam mana? Saya macam mana? Saya boleh ke? Kau di Medicard dari RM38 sebulan untuk kamu dan kamu. Kau di Saya macam mana? Dagangan Bursa Malaysia kekal tinggi pada sesi awal urus pagi tadi selepas FBM KLCI mengakhiri dagangan semalam dalam sentimen positif disokong belian minit-minit terakhir. Indeks FBM KLCI susut 2.09 mata kepada 1444.30 mata setakat pukul 12.35 tengah hari. Kaunter paling aktif menyaksikan saham SCIB susut 3.5 sen kepada 77 sen. Handal bertambah setengah sen kepada 13.5 sen dan YTL kekal tidak berubah pada RM1.87. Di kaunter saham paling untung, Rapid bertambah 76 sen kepada RM27.96. Diikuti FNN meningkat 30 sen kepada RM27.80 dan MPI naik 24 sen kepada RM27.24.
Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi dalam dagangan berhati-hati. Pelabur memantau rapat perkembangan semasa termasuk pengeluaran data inflasi Amerika dan rombakan Kabinet Malaysia. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.68 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.48 dan berada pada 3.21 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.88 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.04 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.12. Kadar antara bank jangka pendek diunjur kekal stabil hari ini berikutan operasi Bank Negara Malaysia BNM untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem keuangan. Mudah tunai dalam sistem konvensional dianggarkan RM28.66 bilion dan RM28.58 bilion dalam dana Islam. Bank Pusat itu akan menjalankan tender pasaran wang konvensional RM500 juta selama 7 hari dan 2 tender kad melibatkan sejumlah RM500 juta 7 hari serta RM200 juta 14 hari. Selain itu, BNM akan menerbitkan bil antara bank-bank negara pada 14 Disember berjumlah RM1.5 bilion selama 32 hari. Selain mengumumkan ketersediaan repo berbalik, perjanjian jual dan beli semula serta kemudahan murabahah komoditi bercagar untuk tempoh 1 dan 3 bulan. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, penghantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Donald Tusk dipilih Perdana Menteri Poland menerusi undian di sejam Dewan Tertinggi Parlimen selepas kerajaan sedia ada gagal mendapatkan undi percaya. Tusk memperoleh 248 undi menyokong pencalonannya untuk jawatan berkenaan di Sejm, manakala 201 ahli parlimen mengundi menentang di Dewan Rendah Parlimen Poland. Beliau disokong 3 kumpulan pembangkang terbesar negara, masing-masing gabungan sivik, aliran ketiga dan haluan kiri baharu. Sejm memilih Tusk hanya beberapa jam selepas Perdana Menteri terdahulu Mateusz Morawiecki gagal memperoleh undi percaya yang mencukupi. Poland mengadakan pilihan raya parlimen pada 15 Oktober dengan parti pemerintah Parti Undang-Undang dan Keadilan PIS memenangi kebanyakan undi tetapi gagal mencapai majoriti dalam Sejm. Morawiecki, calon Perdana Menteri dari parti PIS, telah ditugaskan oleh Presiden Andrzej Duda pada 27 November untuk membentuk kerajaan. Bagaimanapun, pada petang Isnin, kerajaannya hanya memperoleh 190 undi, manakala 266 undi menentang menamatkan pemerintahan 8 tahun oleh parti PIS. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri baharu dijangka pada Rabu. Angka korban di Gaza kini mencecah 18,200 orang. Kementerian Kesihatan ketika ini mengesahkan perkara itu turut memaklumkan sebahagian besar Palestin musnah akibat serangan berterusan rejim Zionis. PBB menganggarkan lebih 1.9 juta penduduk di Gaza telah kehilangan tempat tinggal. Perkhidmatan kesihatan juga turut musnah dengan hanya 14 daripada 36 hospital di Gaza berfungsi. Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah kini menjadi tumpuan mangsa akibat serangan terbaru Zionis. Serentak dengan situasi itu juga, Perhimpunan Agung PBB bakal mengadakan mesyuarat khas hari ini bagi membincangkan krisis kemanusiaan yang semakin meruncing di bumi Gaza. Keperluan itu selepas Amerika Syarikat memveto resolusi Majlis Keselamatan untuk gencatan senjata minggu lepas. Wakil Mesir dan Mauritania masing-masing dalam kapasiti selaku pengerusi Kumpulan Arab dan pengerusi OIC meminta mesyuarat khas berkenaan diadakan. Baik, kita mulakan dengan kejohanan badminton jelajah dunia akhir. Dua bergu negara Aaron Chia, So Woi Chik dan Chen Tangji Toh Iwei dijangka berdepan tugas ketir untuk melepasi saingan peringkat kumpulan yang akan berlangsung di Hangzhou, China.
Berdasarkan undian, beregu lelaki negara Aaron Chia Woo-chik diletakkan dalam kumpulan A bersama dua gandingan dari China. Ia melibatkan pasangan ranking pertama dunia Liang Wei-keng, Wang Chang dan Liu Yu-chen Oh Zuan-yi selain wakil Jepun Tokuro Hogi Yugo Kobayashi. Saingan beregu campuran pula menyaksikan juara terbuka Taiwan 2023. Tang Ji Toh Iwei diundi dalam kumpulan A bersama pemenang gangsa kejohanan dunia 2023 Yuta Watanabe, Arisa Higashino dari Jepun yang juga merupakan gandingan ranking kedua dunia. Turut diundi dalam kumpulan itu ialah pasangan keempat dunia dari China, Feng Yan Ze, Huang Dongping yang merangkul 7 gelaran juara musim ini. Berdasarkan format kejohanan yang menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan 11.70 juta ringgit itu, hanya dua pasangan teratas setiap kumpulan layak ke separuh akhir. Liga Juara-Juara Asia, ketiadaan 3 tonggak utama JDT untuk aksi menentang pasukan dari Thailand, BG Phantom petang ini meresahkan pengendalinya Esteban Solari. Jelas beliau kehilangan khidmat Corbin Ong, Shane Lowry serta Hong Wan mampu menjejaskan rentak Harimau Selatan untuk memburu 3 mata. Well, unfortunately, the situation of the pitch where we played the final was very bad, and we had 3 injuries during the game. But we had 3 injuries in one game, and it's tough for us because they are good players. They will come back. JDT tersingkir daripada peringkat kumpulan ACL musim ini selepas tewas 0-5 kepada Kawasaki Frontale di Jepun minggu lalu. Harimau Selatan ramai lagi rupanya yang tak tahu isu 1.2 juta warga China. Saya cakap terang, dulu saya perlukan sokongan hampir 100,000 untuk kita bawa isu ini ke Parlimen. Dan Parlimen masih lagi bersidang berterusan. Saya nak mohon jasa baik anda yang baru tonton, yang baru tengok, yang baru tahu, tolong follow saya untuk kita kumpulkan sokongan agar boleh saya nak bertanya kepada YB Menteri melalui Parlimen atau melalui surat sekali lagi. Tular di TikTok, pengerusi sebuah pertubuhan mendakwa kononnya 1.2 juta warga Cina yang masuk ke Malaysia hilang. Lelaki berkenaan mendakwa tiada rekod membuktikan kumpulan pelancong terbabit telah keluar dari negara ini. Pengantar video mendakwa kekhawatiran itu telah disuarakan namun tidak dipedulikan pihak berwajib. Justru, dia yang mendakwa dirinya aktivis ini mahu lebih ramai pengguna media sosial turut sama mendesak dengan mengikuti akaun media sosialnya. Dakwanya, lebih banyak jumlah sokongan, lebih mudah isu itu dibawa ke Parlimen. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pasukan khas memantau pergerakan keluar pelancong China dan India di tubuh Jabatan Imigresen. Pemantauan dilapor secara berkala sebagai mekanisme kawalan dan penguatkuasaan. Justru tidak timbul isu kononnya perkara terbabit tidak diambil berat pihak bertanggungjawab. Henti sebar maklumat tidak benar. Elak wujudkan persepsi negatif. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, berita tengah hari edisi Selasa 12 Disember berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.